Baik penonton, pastinya kerajaan perpaduan komited untuk memperkasakan pertahanan negara melalui Kertas Putih Pertahanan dalam jangka masa 10 tahun yang akan datang, khususnya untuk memperkasa kepentingan dan juga kedaulatan negara khususnya dalam kita menepani cabaran dan juga isu di peringkat tempatan dan juga di peringkat global. Jadi pada hari ini kita akan berbicara berkenaan Kertas Putih Pertahanan, memperkasa pertahanan dan kedaulatan negara. Terus saja memperkenalkan tetamu kita, Dr. Suhaimi Sahar, Pengarah Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Komunikasi, Kolej Pengkomputeran Informatik dan Media UiTM Shah Alam. Selamat datang, Doktor. Sihat, Doktor, hari ini? Alhamdulillah, sihat. Kalau kita boleh lihat tadi sebelum kita bermulanya slot ini, barisan kabinet. Dan akhir sekali kita boleh nampak tadi Menteri Pertahanan sendiri. Kita ada nampak Yang Berhormat Tok Mat di sana. Betul. Sebelum kita ingin meneruskan mengenai Kertas Putih itu, mungkin kita boleh berikan sedikit overview lah kepada Yang Berhormat Menteri. Apa di antara isu-isu sejuk buku mungkin yang belum lagi diselesai, belum lagi diharmonikan daripada dahulu yang perlu diberikan keutamaan, Doktor? Okay, beberapa isu yang kita lihat hari ini yang boleh menjejaskan keselamatan dan kedaulatan negara itu harus dilihat dalam bentuk lebih holistik, iaitu kita lihat apakah isu dan cabaran semasa, iaitu di peringkat global, serantau dan juga dalaman. Ini akan menentukan bagaimana hala tuju strategik pertahanan negara itu akan dirancang dan diimplementasikan dalam bentuk perancangan bukan masa jangka pendek tetapi jangka masa panjang. Beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan dan diperkenalkan oleh Kementerian Pertahanan dan juga agensi-agensi yang berkaitan juga meletakkan kepentingan, iaitu kita ada satu visi pertahanan negara, iaitu Malaysia yang selamat, berdaulat dan makmur. Ini adalah amat penting bagi memastikan bahawa bukan sahaja keselamatan negara sama ada di domain udara, lautan dan juga darat haruslah kita perkasakan. Dan isu-isu ini sentiasa dalam bentuk yang kompleks dan dinamik. Bagaimana hubungan antara luar negara berlaku. Yang inilah diambil kira oleh agensi pertahanan dalam memastikan keselamatan kita, keharmonian negara dan juga yang paling penting adalah keutuhan wilayah dapat dikekalkan dan dijaga rapi. So penglibatan semua orang adalah amat penting dalam melaksanakan apa yang kita akan bincangkan pada pagi ini, Kertas Putih Pertahanan Negara. Okey, kita terus saja mendapatkan perincian lanjut daripada Doktor berkenaan Kertas Putih Pertahanan ini. Bagaimana, Doktor, boleh kita gambarkan kepada masyarakat di luar sana kepentingan pelaksanaan Kertas Putih Pertahanan ini untuk kelangsungan kedaulatan dan juga keharmonian negara kita Malaysia ini, khususnya dari segi kedaulatan juga wilayah kita di peringkat global? Okay, pagi ini kalau kita lihat apa di dalam Kertas Putih Pertahanan tersebut merupakan satu dokumen yang very komprehensif yang telah dirancang berdasarkan dasar pertahanan negara dan juga isu semasa. Kalau kita nak bicara secara detail, Kertas Putih itu adalah merupakan satu dokumen terbuka yang boleh diakses oleh rakyat yang memperincikan tentang hala tuju strategik dan pertahanan negara dalam tempoh jangka masa panjang, iaitu bermula pada 2020 hingga 2030. Ia melihat dalam komposisi, iaitu ada pelibatan rancangan Malaysia ke-12 dan ke-13, meliputi pelbagai cabaran yang kita akan hadapi, isu global yang meliputi ketidaktentuan hubungan kuasa-kuasa besar, contohnya China dan Amerika. Kan kita lihat itu merupakan satu perkara yang kita harus lihat. Kedua adalah bagaimana hubungan kejiranan antara Asia yang lebih kompleks hari ini. Ketiga, bagaimana kita ancaman bukan tradisional merintasi sepadan yang kita harus lihat. Dan ketiga-tiga perkara ini merupakan satu bentuk ataupun satu perkara yang harus kita lihat dan kita jaga, memastikan bahawa kedaulatan negara itu, keselamatan dan kemakmuran dapat terjamin. Oleh itu kita lihat bahawa pihak agensi dan juga kementerian telah melihat semua perkara ini dan merangka dan merancang. Akhirnya telah Kertas Putih ini pun telah diluluskan di peringkat parlimen dan sedang dirangka, dan berdasarkan ucapan yang baru ini Yang Berhormat Menteri Pertahanan, beliau akan melihat dan juga akan melaksanakan apa saja bentuk perancangan yang telah ditetapkan dalam Kertas Pertahanan kita ini, Kertas Putih Pertahanan. Dan sebagai seorang rakyat Malaysia, kita rakyat Malaysia haruslah melihat dokumen tersebut. Dokumen ini bukan dokumen rahsia, dia terbuka. Dan di sini kita lihat bagaimana perancangan strategik itu dilaksanakan di setiap peringkat yang meliputi whole of government dan whole of society, pelibatan agensi dalam kerajaan dan juga pelibatan ahli masyarakat. Penting sekali. Kalau kita boleh lihat
salah satu objektif Kertas Putih ini sendiri adalah untuk mengkaji semula dasar pertahanan negara itu. Jadi bagi pandangan doktor sendiri, di manakah lagi sebenarnya sisi yang mana perlu kita perbaiki dan juga apa lagi yang perlu kita perhalusi di dalam Kertas Putih ini? Kertas Putih pertahanan ini telah dirangka dan dibina berdasarkan isu-isu cabaran semasa. Kita harus lihat apa cabaran seperti mana yang berlaku di perairan kita, maritim kita, iaitu isu-isu seperti pertindihan tuntutan, lanun, rompakan, rampasan kapal umpamanya ataupun penculikan. Ini menentukan bagaimana keselamatan maritim kita itu harus dijaga. Di peringkat maritim, di peringkat darat juga kita harus perkasakan semua aset-aset ketenteraan kita, pertahanan awam kita bagi memastikan bahawa tiada isu seperti ekstremisme, radikalisme, terorisme yang berlaku. Inilah perkara-perkara yang kita lihat. Manakala dalam aspek cyber pula kita lihat banyak ancaman-ancaman cyber telah berlaku. Dan mana benda ini haruslah diteliti dan diperhalusi bagi memastikan bahawa kita hidup dalam keadaan yang harmoni dan selesa. Namun perkara yang paling penting dalam kita menghadapi cabaran global hari ini, kita sebagai rakyat Malaysia, ahli masyarakat juga patut peka dan cakna terhadap isu-isu global. Bagaimana ia mempengaruhi pemikiran kita, minda kita agar ia tidak terlalu chaotic. Dan kita harus pegang pada teras pertahanan bahawa segala isu keselamatan ini kita haruslah terlibat sama agar tiada mana-mana pihak yang tercicir dan juga meragui tentang kertas pertahanan ini, kerana kemampuan pertahanan negara ini amatlah penting untuk kita pastikan. Okey, seperti yang doktor nyatakan tadi, kemampuan pertahanan negara ini adalah sangat penting untuk kita menjaga kedaulatan negara kita khususnya. Dalam situasi sekarang ini, selari juga dengan apa yang dizahirkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan baru-baru ini adalah berkenaan pemerkasaan aset-aset ketenteraan, khususnya isu berkenaan perkembangan kapal tempur pesisir LCS yang turut dijadikan fokus utama. Jadi bagaimana doktor boleh memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana berkenaan perjalanan dan usaha kerajaan untuk memperkasakan aset-aset ketenteraan ini? Dalam usaha untuk memperkasakan aset-aset ketenteraan ini, kita harus lihat dari segi aspek pembelanjaan agak besar. Kerajaan baru ini telah membentangkan belanjawan lebih kurang 17 bilion untuk memperkasakan aset-aset pertahanan. Kita juga harus lihat bukan sahaja aset tetapi dari segi kemampuan modal insan, pengetahuan dan juga transfer of knowledge yang harus kita perkasakan di dalam sistem pertahanan negara kita. Umpamanya seperti tadi LCS, kita tengok lagi aset-aset lain yang lebih penting. Bagaimana kita nak menggunakan contoh teknologi drone, kan, teknologi kapal baru, ataupun kita harus mantapkan kita punya cyber security, dan juga kita harus melahirkan yang kita panggil sebagai smart soldier ataupun askar pintar yang mampu menguasai sama ada peperangan tradisional dan bukan tradisional. So inilah perkara-perkara yang kita harus lihat bagaimana aset itu diperkukuhkan. Dalam masa yang sama juga, kerajaan juga peka dan perhatian pada nasib-nasib veteran Angkatan Tentera juga. So bagaimana kebajikan dan juga kesejahteraan veteran Angkatan Tentera Malaysia ini dijaga. Kan, kerana mereka ini adalah berjuang secara ikhlas untuk negara. So kita lihat pelbagai isu yang berlaku ataupun aset-aset ini merupakan satu kesiapsiagaan kita untuk kita bersedia sekiranya berlakunya apa-apa ancaman yang berlaku secara global ataupun serantau ataupun domestik. So untuk memperkasakan aset-aset ini, perbelanjaan besar haruslah diperuntukkan dan dibelanjakan secara telus dan terbuka melalui tender terbuka dan juga melalui jawatankuasa kira-kira yang betul. Kan, akhirnya kepercayaan rakyat kepada penggunaan aset, perbelanjaan aset itu akan meningkat. So kita akan lebih yakin dan juga percaya bahawa aset pertahanan ini mampu menjaga kita, kedaulatan kita dan keutuhan wilayah. Kita harus lihat dari segi geopolitik kita hari ini pelbagai isu berlaku. So aset-aset ini bukanlah kita menunjukkan bahawa kita ni lebih kuat daripada jiran kita, tetapi persediaan kita, kesiapsiagaan kita itu amat penting. Itu yang perkara yang kita harus lihat. Yang saya lihat bahawa hari ini aset hari ini haruslah ditambah baik dan juga diperbaharui dan juga kita perlu ada aset-aset baru. Juga apa yang paling penting di situ adalah hubungan diplomatik kita bersama dengan negara-negara luar. Tapi saya ingin juga menyentuh mengenai apa yang tadi
Doktor sentuhkan mengenai ancaman di negara kita. Kita jangan sentuh mengenai yang perkara-perkara besar, tapi kalau kita boleh lihat perkara yang mikro seperti daripada isu-isu sensitif, isu agama, isu perkauman dan juga sentiasa naratif kebencian itu yang dibawa oleh sesetengah pihak juga sebenarnya boleh mengacau bilaukan perpaduan dan juga pertahanan di negara kita. Bagaimana, Doktor? Okey, kita lihat dari segi konteks keselamatan dalaman pula, seperti ancaman-ancaman yang bukan fizikal, macam you sebutkan tadi adalah kebencian politik, perkauman, haruslah kita lihat dalam konteks yang berbeza. Ia mampu mempengaruhi keselamatan sosial. Kan? Saya lihat dari segi konteks chaos, iaitu sekiranya benda ini tidak dibendung, tidak dikawal, tidak dididik oleh masyarakat. Kepentingan bagaimana saya pernah tekankan sebelum ini, sebelum PRU, morality itu penting. Maknanya sekarang ni kalau kita nak berperang, peperangan politik, moral penting, iaitu kita jangan sentuh isu sensitiviti, perkauman, agama kan. So kerana apa? Ada minda-minda yang fragile. Yang ataupun kita lihat ada yang minda-minda yang less informed, so yang tidak cakna, so sedang dipengaruhi. Kan kita tengok baru ini pengaruh TikTok umpamanya, dan baru ini yang Menteri Komunikasi dan Digital telah menyekat kandungan-kandungan yang berbau perkauman dalam TikTok. Kerana apa? Akses tersebut harus dikawal. Kerana apa? Kita nak jaga negara kita dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Dan kita ingin mematangkan halayak kita bahawa untuk kita dalam landscape demokrasi yang matang, sepatutnya perkara-perkara ini tidak berulang lagi dan tidak dijadikan sebagai modal politik yang mampu mencabar ketahanan dan juga keselamatan awam. Okey, Doktor, sebagai kesimpulan, mungkin sedikit harapan daripada Doktor sendiri kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan sebagai kepala yang akan menerajui kepimpinan Kementerian Pertahanan Malaysia, khususnya dalam kita berbicara berkenaan kedaulatan dan juga keharmonian negara, Doktor. Okay. Perkara pertama yang pokok yang harus dilihat adalah kesejahteraan dan kebajikan angkatan tentera kita, yang mana mereka ini berkorban demi negara. Keikhlasan dalam perjuangan itu harus dijaga. Oleh itu, beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan sama ada untuk peringkat warga tentera atau warga pertahanan dan juga veteran perang itu harus dijaga terlebih. Sebab kita lihat bahawa konteks daripada merdeka hari ini, tanpa mereka kedaulatan dan kemerdekaan negara itu tidak dijaga. Kedua adalah aset mengenai pemodenan aset-aset pertahanan. Itu penting dalam tempoh 10 tahun. Kan ada yang aset-aset yang telah lapuk kita ganti, kita perbaharui, kita perbaiki dan kita upgrade. Dan kedua adalah pembentukan modal insan atau kepakaran baru yang kita harus ada untuk kita lengkapkan kita punya aset pertahanan dan juga kesiapsiagaan kita dalam mana-mana peperangan ataupun cabaran sama ada global ataupun regional tadi. So harapan kita bahawa Kertas Putih ini akan jadi pemangkin utama bagi kita bersedia di masa hadapan bagaimana kita nak menguruskan keselamatan dan ketahanan dan kedaulatan kemakmuran kita. Ya. Menjadi harapan kita bersama sebenarnya agar kebajikan veteran-veteran ATM kita terbela selepas ini. Itu untuk tentera veteran, tapi untuk cyber troopers itu yang perlu kita bendung selepas ini. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Dr. Suhaimi Sahar, LIA Sabar, Pengarah Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Komunikasi, Kolej Pengkomputeran, Informatik dan Media UiTM Shah Alam. Terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih, Doktor. Baik, penonton, kita akan